Okay, kita mulakan dengan bacaan Kitab Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Alright, suara cikgu clear Kalau clear, raise hand, angkat tangan. Okay, Alhamdulillah. Okay, dah lama kita tak sambung jadi mungkin dah apa tu, dah lupa sampai topik mana kan. Okay, jadi kita bahas kembali, kita berada dalam topik, cikgu present topik 2 terakhir kan, polimer. Okay. So hari tu kita dah tengok polimer, jenis polimer, apa itu polimer, proses pempolimeran. Okay, so hari ini mungkin laju cikgu pergi tengok macam mana kita nak sambung kepada topik getah asli. Betul kan sampai sini kan? Betul tak? Betul kan? Ke awak pun ingat? Betul kan? Hari tu cikgu cakap yang polimer dalam sekitar ni memang kita dah sentuh sini. Okay, alright dah. Jadi kita sambung hari ini berkenaan dengan getah asli. So dalam kelas hari ini, apa yang awak perlu capai adalah menerangkan getah asli dari segi penamaan, formula struktur dan sifatnya. Yang pertama, mengeksperimen ni tak adalah sebab kita PDPR. Okay, jadi nanti insyaAllah buka sekolah nanti kita pilihlah mana-mana eksperimen yang tertunggak tu yang penting. Okay, jadi ini kita lihat secara teori dulu teori. Okay, menerangkan proses pemvulkanan getah dengan menggunakan sulfur melalui contoh. Contoh aktiviti, dan last sekali mengkaji sifat kekenyalan getah tervulkan dan getah tak tervulkan melalui eksperimen. Ada 4 objektif awak perlu capai hari ini. So selepas kelas pastikan awak tengok balik 4 ini. Dapat ke tak? Kalau tak dapat, kena buat revision lagi. Okay, jadi kita teruskan dengan apa itu latex. Jadi ini adalah latex. Bahasa kita, bahasa Melayunya adalah susu getah. Okay, jadi latex adalah cecair berwarna putih yang diperoleh daripada pokok getah apabila kulit pokok getah ditoreh. Jadi mungkin ada antara kamu ni, atuk nenek dia mungkin ada yang ada kebun getah ke kan. Mungkinlah sebab atuk dengan nenek cikgu memang penoreh getah. Rumah pun sebelah pokok getah je. Jadi boleh tengok live bila dijual semua tu lah. Okay, kat sini siapa ada pengalaman dengan pokok getah ni? Ada tak kat kampung? Oh, Hana Camelia. Okay, siapa? Atuk, nenek? Dua-dua. Oh, dua-dua. Okay, lagi? Okay, nenek Iqbal baru masuk. Lagi? Siapa lagi yang ada pengalaman dengan pokok getah? Seorang saja. Okey. Jadi ada jugalah generasi generasi sekarang yang kenal secara live pokok getah dia punya produk. Okey, jadi ini adalah pokok getah, dan susu getah ni kita panggil dalam bahasa kimianya adalah latex. Jadi takrifan latex secara sainsnya, latex ialah sejenis kolloid. Apa itu kolloid? Ni rasanya dalam biologi awak belajar. Apa itu zarah kolloid kan? Dan bukan larutan. Larutan macam larutan garam, larutan gula, itu larutan. Okey, zarah getah ni tidak larut dalam air, sebaliknya tersebar secara berasingan di dalam air, itu masuk kolloid. Okey, kalau larutan tu dia tersebar sekata. Okey, so latex ialah zarah kolloid. Okey, jadi apa yang awak perlu tahu dalam struktur getah, dia ada membran macam sel badan jugalah.
ataupun sel tumbuhan kan, ada membran. Kalau tak silap cikgu lah, dah lama tinggal bio. Okey, jadi membran protein tu dia bercas negatif. Okey, jadi yang getah kat mana? Ini dia kat getah struktur getah tu Okey, formula struktur polimer getah. Ini dia rantai panjang ni kan. Kita dah belajar dalam sebelum ini, polimer adalah gabungan monomer-monomer kan. Jadi monomernya isoprena. Bila dah bergabung banyak-banyak jadi polyisoprena. Ini nama am. Ada pula nama IUPAC dia. IUPAC yang 2312. Itulah dia nama IUPAC. Okey, jadi ini struktur yang perlu faham. Dalam ada polimer getah, di luar ada membran protein yang bercas negatif. Jadi bila ada yang lain, ada yang kedua kan, membran protein zarah getah yang kedua. Okey, jadi negatif-negatif ni dia akan menolak. Menolak dan tidak menggumpal. Itu secara semula jadilah. Sebab itu dah bentuk cecair. Okey. Ini dia dia punya formula bagi monomer getah dan namanya iaitu isoprena ataupun nama IUPAC-nya 2-metil-but-1,3-diena. Kena ambil tahu juga nama IUPAC dia 2-metil-but-1,3-diena, terutama untuk soalan objektif lah. Biasanya nama-nama yang macam ni dia keluar dalam soalan objektif yang menghafal. Macam yang awak jumpa dalam struktur, biasanya kita jumpa alkana, alkina kan, penamaan ni mudah-mudah. Okey. So untuk nama ni awak kena ingat, dan bila dah ingat nama tu mesti boleh buat lah dia punya formula struktur 2-metil-but-1,3-ena. Okey, ciri-ciri getah asli. Okey, yang pertama dia lembut. Okey, jadi kalau yang ada tengok kat kampung tu, cuba rasa dia punya getah tu, tahulah lembut tu maksudnya macam getah nasi lemak tu lah, lembut kan. Tetapi ini kita fokus kepada susu getah tadi. Bila dia dah jadi pepeja, dia masih lagi lembut, tak jadi keras. Tak jadi keras macam kayu lah. Okey, anjal ataupun kenyal. Bila kita regang, tertarik, dia boleh kembali kepada keadaan asal. Tapi ada had dia. Kalau awak tarik sangat kuat, dia akan melepasi had kenyal. Okey, dan tidak tahan haba. Pada suhu yang tinggi, dia akan jadi lembut lah dan melekit. Okey, seterusnya penebat elektrik getah kan. Jadi dia tidak mengalihkan arus elektrik dan merupakan penebat haba yang baik. Okey, ini ciri yang awak boleh ingat dengan mudah. Kalis air, maksudnya tidak membenarkan air masuk melalui permukaan dia tu. Kalau ada getah, sebagai pelindung, tak boleh masuk air lah. Okey, reaktif kepada bahan kimia seperti asid, alkali atau pelarut organik. Maksudnya mudah bertindak balas. Okey, dan mudah dioksidakan. Mudah dioksidakan. Apa pengoksidan kita dah belajar. Bila pengoksidan dapat oksigen kan. Itu di udara ada molekul oksigen. Jadi molekul ganda 2 tadi, molekul struktur tadi ada ganda 2 kan. Ini ganda 2, ini ganda 2. Okey, jadi oksigen di udara boleh bertindak balas dengan mudah dengan ikatan ganda 2 antara karbon tadi. Jadi menyebabkan getah asli dioksidakan. Maksudnya daripada warna putih tu, selepas sehari dua awak tengok dia jadi warna coklat. Itu dioksidakan lah. Okey, so ini antara produk terhasil daripada getah asli. So ini produk daripada Malaysia lah kan. Banyak kita menghasilkan produk-produk ini sebab kita antara pengeluar getah terbesar dunia lah. Itu geografi. Itu tak pasti nombor berapa. Tayar, kasut getah, ini getah, hasil lemak, sarung tangan getah, tapak kasut, antara kegunaan getah asli. Okey. So inilah dia eksperimen yang melibatkan getah. So insyaAllah nanti kita buka sekolah nanti kita buatlah sebab mudah. Apa yang kita nak kaji sekarang
apakah yang boleh menyebabkan getah asli tadi bertukar jadi pepejal? Dengan kata lain, istilah dia adalah penggumpalan. Maksudnya cecair berubah kepada pepejal. Kita panggil penggumpalan. Okey. So, apakah pernyataan masalahnya? Adakah asid boleh menyebabkan lateks menggumpal dan alkali menghalang penggumpalan lateks? Jadi maksudnya kat sini kita nak guna dua bahan. Jadi ini jadi pemboleh ubah apa? Dah lama kita tak cerita pasal eksperimen kan? Okey, awak pun rasa dah lupa dah format menjawab ni Okey, sebab tujuan mengkaji proses pergumpalan lateks dan cara mengelakkan pergumpalan, pernyataan masalah, statement. Problem statement. Okey, mesti bermula dengan kata soal, berakhir dengan tanda soal, dan mesti ada pemboleh ubah manipulasi dan juga pemboleh ubah bergerak balas. So apa yang kita manipulasi, kita ubah kat sini. Kita ubah, pertama kita guna satu bahan asid, satu lagi bahan alkali. Itu adalah pemboleh ubah manipulasi. Apa yang kita nak tengok? Kita nak tengok adalah pemboleh ubah bergerak balas. Keputusan eksperimen, pemboleh ubah bergerak balas. Okey, kita sentuh sikit, mungkin awak dah lupa dah format menjawab soalan eksperimen. Okey, menghalang penggumpalan lateks. Kita nak tengok menggumpal atau tidak. Itu adalah pemboleh ubah bergerak balas. Hipotesis mesti kaitkan pemboleh ubah manipulasi dan juga pemboleh ubah bergerak balas spesifik. Okey, maksud spesifik ni awak tak boleh cerita asid dan alkali memberi kesan kepada lateks. Itu umum. Tak ada arah kan. Macam yang contoh kat sini, asid menyebabkan lateks menggumpal. Jelaslah. Manakala alkali menghalang penggumpalan lateks. Dia spesifik jadi itu sebab sikit cikgu sentuh dengan laju lah format menjawab soalan eksperimen. Okey, dan lateks menggumpal apabila terdedah kepada udara. Sebab apa? Ini jadi persoalan kita. Tak letak asid pun dia menggumpal. Okey. Ini Camelia pernah tengok getah dan bentuk pepejal? Pernah. Apa bau dia macam mana? Wangi ke apa? Busuk sikit. Busuk sikit, bukan busuk sikit, busuk banyak. Okey. Kalau awak follow belakang lori yang bawa getah scrap, masya-Allah, macam bau awak follow lori sampah. Okey. So itu adalah bau yang terhasil oleh getah scrap. Kenapa? Kejap lagi kita tengok. Okey, jadi pemboleh ubah cikgu dah cerita tadi bukan penggumpalan. Okey, jadi ini insya-Allah kita akan buat nanti. Jadi setelah kita tengok secara visual dululah. Okey, mestilah kita ada 3, sebenarnya 2 beaker pun dah cukup. Satu kita gunakan asid, satu lagi kita gunakan alkali. Okey, yang C ni sebagai kawalan sebenarnya. Okay, A, B, C. C ni maksudnya tak silap gunakan air suling mungkin. Bukan. Ini kita just letak latex. Tanpa letak apa-apa bahan. Okay, ini latex juga. So, ini pun latex juga. Di makmal ada susu getah tu. Okay. Jadi yang pertama, sediakan beaker A, B dan C. Kita suka ingat dalam menjawab eksperimen mesti awak tulis isi padu. Awak tak boleh tulis bagi tahu sukat beberapa cm padu, tak boleh. So tahun lepas cikgu dah ajar, kalau nak mudah awak ingat power of 5. Maksudnya apa-apa pengukuran ataupun kuantiti kita cuba gunakan 5. Contoh kalau 20 awak boleh guna 50 cm padu. Nak senang ingat lah. Sukat 50 cm padu. Tak salah lah. Sebab kita guna 20 ni sebab nak jimat. Kalau awak tulis 50 tak ada masalah. Lepas itu, sukat 5 cm asid etanoid. Maksudnya power of 5. Benda yang sikit, kita guna sikit tapi 5 cm padu. Benda yang sederhana, 50 cm padu. Kalau kemolaran, 0.5.
So kuantiti ni awak mesti nyatakan dalam prosedur untuk dapat markah. Okey, jadi sukat 2 cm. Sebab skema nanti dia akan tulis 2 hingga 5 macam tu. Contoh 20 ni 20 hingga 50. Right. Jadi jangan banyak sangat. Sukat 1 liter ke, sukat 1000 cm padu ke. Logik lah kan. Gunakan logik akal kita untuk menjawab soalan eksperimen. Okey, jadi mula-mula kita tambah asid ke atas latex, kita kacau gunakan rock kaca. Yang kedua, dan seterusnya kita ulang menggunakan amonia alkali dan juga C tanpa apa-apa sebagai kawalan. Jadi soalan akan tanya, apakah fungsi eksperimen C? Jawapan dia eksperimen kawalan. Jadi pemerhatiannya, apabila kita letakkan asid, latex akan menggumpal. Apabila kita letakkan alkali iaitu amonia, latex tidak menggumpal. Okey, yang ketiga, agak-agak apa jadi? Maksudnya ni ini kita lihat dalam masa beberapa minit direkodkan selepas beberapa 5 minit lah, selepas 5 minit. Nanti kita rujuk buku teks, saya lupa rujuk buku teksnya berapa minit. Okey, apa jadi pada kawalan? Okey, siapa boleh jawab? Kita tambah satu lagi, yang C ni. Ni A, B, C. Nazran, apa jawapan dia? Apa jawapan dia? Menggumpal. Menggumpal juga? Alright, tak apa. Menggumpal juga. Okey. Jadi, dalam masa beberapa minit ni, 5 minit, dia belum menggumpal lagi. Dia tak sempat menggumpal. Dengan tiada kehadiran asid etanol. Asid, sebarang asid lah. Sebab apa? Sebab ini adalah semula jadi. Okey, berlaku semula jadi, dia ambil masa yang lama. Okey, mungkin sejam 2, mungkin keesokan harinya, aku dah lupa dah berapa lama masa dia ambil tu. Sebab tu nanti kita buat eksperimen lah. Jadi dalam masa 5 minit dia tak sempat menggumpal. Menggumpal ni awak tengok dia akan jadi pepejal. Okey, jadi pepejal. Okey. So kawalan ambil masa yang lama So dalam masa beberapa minit dia masih belum menggumpal. Jadi dia tidak menggumpal. Sebab masa 5 minit. Kalau esok kita tengok yang kawalan tu dia akan menggumpal. Okey. Okey, so itu perbincangan. Bahan yang mana menyebabkan getah menggumpal tadi? Bahan asid. Pemerhatian pada bikasi juga dah cerita tadi, kawalan tidak menunjukkan perubahan dalam masa 5 minit. Apakah bahan? Nombor 3. Apakah bahan yang boleh digunakan untuk menggantikan asid etanol? Siapa nak jawab? Ni asid lemah tau. Asid lemah. Apa lagi? Ada pilihan? Daniel Iqbal, boleh ganti dengan apa? Asid lemah boleh ganti dengan apa? Boleh tak kita gunakan asid kuat? Daniel dah? Apa yang boleh kita gantikan kepada asid lemah ni? Ni untuk halang penggumpalan kau? Untuk tak, asid menggumpal. Jadi apa ni ya. Tak pasti ayo. Tak pasti. Lain-lain? Lain-lain siapa lagi nak jawab? Siti Zainab? Ada jawapan? Asid metanoik. Asid metanoik. Alright. Okey, jadi jawapannya sebarang asid. Awak bagi je nama apa-apa asid tau. Okey, apa-apa saja asid boleh. Okey. Manakala yang boleh gantikan larutan amonia apa-apa saja alkali. Apa lagi alkali yang awak tahu? Natrium hidroksida dan sebagainya lah. Alright.
So kesimpulannya, bahan asid dapat menggumpalkan lateks, manakala alkali dapat mencegah penggumpalan lateks. Okay. So ini yang berlaku dalam proses penggumpalan lateks. Jadi ambil perhatian. Okey, kita ambil contoh 3 je molekul 3 zarah getah ini. Okey, jadi ini kita tahu tadi. Apa nama dia? Ini negatif ni. Yang di luar yang ada charge negatif ni apa dia? Awal-awal tadi cikgu sebut. Apa yang kat keliling dia tu? Getah kat sini. Polimernya. Kalau membran protein tu? Membran protein. Yang dah lama tak dengar tepuk tangan. Lupa dah. Okey, membran protein. Bagus. Okey, jadi dia bercas negatif. So, bila negatif dengan negatif, apa jadi? Menolak. Saling menolak. Bila saling menolak, yang dalam ni kan, polimer getah ni terselamat. Maksud dia tak boleh nak pecah. Membran protein tak pecah. Okey. Jadi dia masih lagi terlindung di dalam struktur itu, polimer getah tu. Okey, jadi apa yang bila kita masukkan ini penerangan dia membran protein bercas negatif menyebabkan zarah getah tertolak apabila mendekati antara satu sama lain. Jadi dia kekal bentuk cecair. Tetapi bila kita masukkan asid, apa takrifan asid? Dah lama tak soal ni. Apa takrifan asid? Seorang. Senyap pula. Takrifan asid. Google. Bahan kimia yang macam bunyi dah keluar ni. Bahan kimia yang tak boleh. Nani Camilia, ingat lagi? Bahan kimia yang menghasilkan ion hidrogen apabila dimasukkan dalam air. Kurang tepat tapi adalah. Okay, ada sikit-sikit. Okay. Jadi tengok balik tarifan asid. Asid adalah bahan kimia yang mengion kepada ion hidrogen. Okay. Awak cakap bila dimasukkan dalam air. Mak cikgu confused bila dimasukkan dalam air. Betul lah. Okay. Mengion kepada ion hidrogen. Jadi kat situ ini dia ada ion hidrogen datang dari mana? Dari asid lah. Kita dah tengok tadi takrifan asid, contoh HCl kan. Kita ambil contoh yang mudah lah. Okay. Mengion kepada H+ dan juga Cl-. Inilah dia H+ hidrogen. Bercas positif. Jadi bila ada ion hidrogen, apa jadi ion bila ada negatif dan positif? Neutral kan? Maksudnya positif negatif ni akan jadi neutral. Jadi apa yang berlaku? Asid, ion hidrogen daripada asid tadi meneutralkan charge negatif pada membran protein. Okey, so bila dah neutral, maka tiada lagi membran protein yang protect polimer getah kat dalam ni. Bye-bye. Jadi bila dia dah terdedah macam tu, maka zarah-zarah getah tadi berlanggar dan menyebabkan membran protein pecah. Sebelum ini dia menolak sebab ada charge negatif. So sekarang dah tak ada sebab dah neutral. Jadi membran protein pecah. Apa yang berlaku? Jadi inilah dia penggumpalan polimer-polimer getah tadi bergabung antara satu sama lain, antara 1, 2, 3 ni. Sebenarnya banyaklah. Kita ambil 3 ketul saja sebagai contoh kan. Menyebabkan lateks menggumpal. Jadi so ini awak perlu faham betul-betul untuk menjawab soalan esei lah. Biasa dia keluar soalan esei. Jadi skema dia inilah. 1, 2, 3, 4. 1, cerita membran. 2, kesan ion hidrogen. 3, zarah tadi dah berlanggar, pecah. Yang keempat, polimer bergabung. Jadi 4 step ni untuk dapat markah.
Okay. So, kita tengok tadi dalam eksperimen kita gunakan asid. Itu kita gunakan bahan kimia kan, bahan kimia yang ada di makmal. Okay, yang pertama, masukkan asid lemah. Okay. So sebenarnya kita gunakan asid lemah sebab apa? Sebab tak berbahaya lah kepada kita kan nak handle tu. Okay, sebab tu kita guna asid lemah saja. Okay, tapi kalau kita gunakan sebarang asid memang jadi juga sebab janji ada H+, tapi tak sesuai lah asid pekat tu berbahaya. Okay, atau secara semula jadi. Okay, sebagaimana cikgu bagi tahu tadi, kalau awak tengok hidu bau getah sekerap, memang dahsyat. Okay, jadi kenapa dia menggumpal dan kenapa dia berbau? Kerana ini secara semula jadi dia, bakteria ada di udara, jadi dia akan masuk ke latex, itu susu getah tadi, dan merembeskan asid laktik. Bakteria merembeskan asid laktik, maksudnya ini secara semula jadi. Still ada H+, jadi penerangan dia pun sama. Cuma dia ambil masa sedikit lah. Kalau kita masukkan asid, sekejap saja. Kalau tindakan secara semula jadi, ambil masa mungkin sehari, atau paling cepat pun berjam lah. Okay, so ini adalah pelbagai cara latex diproses sebelum dihantar ke kilang untuk proses seterusnya. Jadi ini semuanya dalam keadaan pepejal. Okay, so ada yang dikumpul. So tak ada gambar kat sini. Cikgu pernah tengok pemborong ke apa kita panggil, datang ke rumah hatuk tu, dia ambil dalam bentuk cecair. Okay, so ini dalam bentuk pepejal, iaitu getah keping, ada mesin penggelek dia dalam blok. Getah sekerap ini yang dahsyat baunya. Awak tengok color dia pun dah perang kan, perang. Sebab apa tadi? Teroksida. Okey, ini bentuk pepejal. Macam mana kita nak kekalkan pekebun getah, nak kekalkan dalam bentuk cecair? Dia tuang apa? Ada setengah pembeli dia nak dalam keadaan cecair. Dia tuang apa? Nak bagi kekal dalam bentuk susu getah tu. Alkali. Alkali, apa-apa saja alkali, contoh amonia kan. Jadi biasa kita gunakan alkali lah, pekebun getah tu gunakan amonia lah. Okey, jadi ini adalah untuk menghalang penggumpalan latex. Kita masukkan sebarang alkali seperti larutan amonia. Okey, so apa yang jadi? Larutan alkali mengandungi ion hidroksida. Bila ada hidroksida, ion hidroksida ni lah yang akan meneutralkan asid yang dihasilkan oleh bakteria. Jadi H+ daripada bakteria tadi, asid laktik tadi, dia tak kacau dah membran sel. Sebaliknya OH tadi dia bergabung dengan H+ ini. Jadi dia menyelamatkan membran protein daripada getah tadi. Okey, jadi membran protein zarah kekal bercas negatif sebab dia tak jadi neutral kat situ. Sebab yang neutralnya dineutralkan oleh alkali yang menghasilkan OH tadi. Okey, jadi dia kekal menolak antara satu sama lain, maka dia kekal dalam bentuk keadaan cecair. Okey. Alright, ini aktiviti makmal. Okey. Alright. Okey, betul juga cakap laju. Ada soalan setakat ni? Boleh? Ada soalan? Kita ada. Syakir ada. Alhamdulillah. Macam penuh je hari ni. 14. Siapa tak ada ni? Cuba cek kawan-kawan kat sini. Syakir, Hani, Kamila, Daniel. Kita 15 kan? Ke 16? Lupa dah. Siapa tak ada yang awak nampak sekarang? Atau Anis. Anis tak ada. Anis tadi nampak masuk. Terlihat dah. Tadi cikgu nampak macam dia masuk awal-awal tadi. Okey, dengan Dedek Iqbal ya. Okey. Jadi tak apalah.
So yang lain kita tengok rakaman lah. Okey, kita teruskan boleh Ada soalan? Ada Tak soalan? ada. Tak ada. Bagus. Maknanya faham lah. Okey, kita tengok sekarang proses pemvulkanan. Mungkin first time dengar atau mungkin pernah dengar mana-mana. Jadi apa itu pemvulkanan? Pemvulkanan ialah suatu proses kita nak hasilkan getah yang lebih kenyal dan berkualiti melalui penghasilan rangkai silang. Ingat istilah-istilah ini rangkai, bukan rantai. Rangkai. Antara rantai polimer. Jadi apa masuk rangkai? Kita tengok struktur ini. Jadi semasa proses pemvulkanan, ikatan ganda dua antara karbon yang terdapat antara molekul getah akan bertindak balas dengan sulfur atau bahan lain yang boleh menghasilkan rangkai silang sulfur. Kita tengok kat sini. Ini adalah polimer asal getah. Polimer getah. Apa masalah dia kat sini? Dia macam mana saya cakap? Dia banyak kan? Tadi awak tengok ada yang pertama macam tu, yang kedua macam tu, lebih kurang macam tu lah. Jadi dalam struktur macam ni, dia mudah menggelonsor. Kalau kita tarik kuat-kuat, dia akan jadi putus. Cikgu dah ada buat simulasi, tapi dengan PC ni, apps tu rasanya tak sesuai. Jadi cikgu dah rekod dalam video, nanti cikgu akan bagilah simulasi dia tu. Jadi bila kita tambah sulfur, sekarang polimer itu, kan, ini ringkas, dia akan ada rangkai. Inilah rangkai. Macam jambatan. Rangkai sulfur. Kita tengok yang ni, kalau awak tarik, dia akan tarik dengan sangat kuat, dia akan melepasi had kenyal dan tidak kembali ke asal. Manakala yang rangkai silang ni, dia telah menguatkan lagi struktur polimer itu. Rangkai, inilah masuk rangkai silang, iaitu rangkai sulfur. So ia menjadikan getah tervulkan ini lebih kuat berbanding dengan getah asli. Jadi getah tervulkan ni juga getah asli asalnya, bukan getah sintetik. Jangan confuse getah asli dengan getah sintetik. Getah tervulkan dengan getah sintetik. Sintetik tu adalah buatan manusia. Manusia mereka suatu bahan yang menyerupai struktur getah. Kan? Jadi getah tervulkan masih lagi getah asli, tetapi dia melalui proses pemvulkanan untuk menguatkan struktur polimernya. Jadi pemvulkanan getah akan membentuk rangkai silang sulfur. Jadi fahamkan yang ini, rasa mudah je. Ingat tujuan dia untuk menguatkan lagi struktur getah. Ini boleh dijadikan di makmal juga. Pemvulkanan getah. Macam mana? Kita tuangkan. Mana kat situ celupkan kebingan ke dalam larutan di sulfur diklorida. Maksudnya ada unsur sulfur lah. Kita tak boleh tambah sulfur terus macam tu. Jadi apa keputusan dia? Kebingan getah yang kita celup dengan larutan sulfur monoklorida itu akan jadi lebih keras. Sebab ada rangkai silang. So ini teknik pemvulkanan getah. Sama ada kita gunakan untuk jenis getah sintetik. Ini getah sintetik. So ini adalah pemvulkanan alternatif, iaitu menggunakan peroksida, menggunakan sinaran, menggunakan logam oksida. Jadi rasanya dalam silibus awak dia tak tanya detail rasanya. So at least awak tahu apakah teknik lain untuk pemvulkanan getah selain pada kita tambah sulfur tadi. Jadi kita gunakan peroksida, ada 3 bahan ni lah, sinaran dan juga logam oksida. Untuk jenis getah sintetik yang tidak mengandungi ikatan double bond tu, getah tervulkan yang dihasilkan adalah bebas sulfur dan lebih mesalam. Ini untuk yang sintetik, alternatif. Sebab kalau yang secara getah asli ni, kita perlu gunakan sulfur. Jadi sulfur tu dia boleh menghasilkan gas yang mencemarkan alam sekitar. Seterusnya eksperimen. Kita cerita getah asli, kita khususkan namanya getah
tak tervulcan lah, maksudnya tak tambah apa-apa. Lepas tu kita nak tengok getah yang dah diproses melalui proses pemvulkanan. Kita nak lihat yang mana lebih kenyal. Jadi tujuannya mengkaji. Ingat tujuan mesti ada perkataan untuk mengkaji. Seeloknya letak untuk mengkaji kekenyalan. Tak ada sifat apa-apa. Kekenyalan getah tervulkan dan getah tak tervulkan. Jadi satu markah kalau dalam esei. Penyataan masalah, ingat mesti dah bentuk pertanyaan. Kata soal, adakah getah tervulkan lebih kenyal berbanding dengan getah tak tervulkan? Tanda soal mesti ada. Jadi dalam penyataan masalah mesti ada PM. Apa dia PM kita sekarang? Paling senang awak nak ingat, awak ambil terus bahan yang berbeza ini letak sebagai PM. Nampak kat sini. Pembuli ubah manipulasi, getah tervulkan dan getah tak tervulkan. Okey, yang kita nak tengok apa? Kita nak tengok kekenyalan. Okey, kita boleh letak kekenyalan kat sini sebagai pembuli ubah bergerak balas. Tapi ini kekenyalan kita nak ukur macam mana? Kita nak ukur melalui pemanjangan getah. Kan? Sebab awak tak boleh nak tengok macam tu, oh ini lebih kenyal. Tak boleh. Kita kena ada satu pengukuran. Jadi apa yang kita buat? Kita ada dua jalur. Yang pertama tervulkan, yang kedua tak tervulkan. Kiri kanan tak ada masalah. Pemberat. Jadi pemberat ini perlu dimalarkan. Jadi dua-dua kita gunakan 50 gram. Ini pun kita gunakan 50 gram. Sebab itu kat situ jisim pemberat 50 gram kita malarkan. Saiz kepingan getah pun kita malarkan. Tak boleh lah, kita kena saiz ataupun panjang. Saiz ataupun panjang. Okey, kalau awak tak gunakan saiz ataupun panjang sama, tak adalah eksperimen itu. Okey. Okey, jadi apa yang kita nak buat? Kita letak pemberat. Okey, jadi selepas itu kita ukur dulu panjang sebelum. Contoh panjang sebelum sebelum kita letakkan pemberat mungkin 10. Kita gunakan berapa? Kita tengok ni. Okey, kita dalam prosedur tak ada prosedur Ada prosedur? Tak ada prosedur kat sini. Ada gambar rajah aja. Jadi contoh kita ambil 10 cm jalur getah tervulkan, ini pun 10 cm. Jadi selepas meletakkan pemberat, okey ingat ini panjang asas 10. Ini pun 10. Panjang dengan pemberat okey mungkin berbeza. Okey. Mungkin berbeza. Okey, yang ni dia ukur terus panjang dengan pemberat. Jadi mungkin kita lihat kat situ getah tak tervulkan dia jadi 15 cm. Ini mestilah lagi pendek, contoh 12 cm. Maksudnya dia lagi kenyal. Okey, jadi pemanjangan kat sini 5 cm. Oh, cm padu pula. Sorry. cm macam mana boleh tadi padu. Okey. Ini 2 cm padu. Panjang akhir ni maksudnya yang ni kan mungkin dia akan jadi tak tervulkan. Okey, manakala tak tervulkan, bukan 10. Asal 10 tadi kan mungkin dia akan jadi 12 ke, manakala yang ni still 10. Maksudnya selepas pemanjangan dia masih 10. Selepas kita regangkan. Yang ni selepas kita regangkan dia jadi bertambah panjang. Sebab apa? Tak tahan regangan dia kan. Okey, jadi kesimpulannya ada tak? Getah tervulkan lebih keras ataupun lebih kenyal berbanding getah tak tervulkan. Jadi ini pun sepatutnya eksperimen dimakmal. Jadi sebab itu saya cakap tadi secara teori dululah Okey. So kita sambung kita sambung dah nak habis dah ni. Okey. Ini dia. Okey, ini dah bentuk gambar sebelum diregang, sepatu diregang, selepas diregang nampak tu. Dia mula memanjang. Kalau getah tervulkan
kehadiran rangkai silang sulfur. Okey, dia menguatkan, dia menghalang daripada menggelonsor tadi kan. Menggelonsor lebih kepada atom, istilah tepat dia apa betul lah, menghalang polimer getah daripada menggelonsor. Satu lagi yang menggelonsor tu dalam alloy kan. Jadi kat sini sebab apa mudah menggelonsor? Sebab tiada siapa yang pegang. Nampak struktur pertama, kedua, ketiga tak ada siapa pegang. Yang ni sulfur ni memegang. Jadi lebih kuat lah. Jadi pembentukan rangkai silang sulfur mengurangkan ikatan ganda 2 antara karbon dalam getah terbakar, menjadikan getah terbakar sukar dioksidakan. Ini yang pertama. Yang kedua, rangkai silang sulfur juga menghalang polimer getah daripada menggelonsor. Menggelonsor maksudnya dia menggelonsor lah. Kena tengok simulasi nanti. Kembali semula apabila dirangkaikan dan dapat kembali semula ke bentuk asal. Nampak? Dia akan kembali asal. Nampak? Sama. Manakala yang ni, bila diregangkan tak dapat kembali ke bentuk asal. Dan juga kesan kepada tenaga takat lebur. Tenaga haba yang tinggi diperlukan untuk memutuskan rangkai ini. Jadi ini ilustrasi dalam bentuk gambar. Nanti boleh lihat dalam bentuk, cikgu cuba play je lagi, boleh tengok ke tak. Sebab dia format zaman awal 2000. Jadi mungkin tak dapat view dengan PC terkini kan. So ini perbezaan, awak boleh baca sendiri nanti dalam buku. Buku teks ada dari segi kekenyalan, kekerasan, kekuatan, ketahanan haba. Secara kesimpulannya, kita lihat getah tervulcan is better dalam bahasa Inggeris. Itu lebih elok, lebih kuat berbanding getah tak tervulcan. Jadi dia boleh digunakan secara meluas untuk industri lah. Macam tayar. Bayangkan awak guna tayar kereta, gunakan getah asli yang tak tervulcan. Apa jadi? Gerak sekejap dah cair dah. Sebab apa? Dia tak tahan haba kan. Ini dia. Tayar bergerak dalam 3 km dah haus dah. Dia punya getah. Jadi sebab itu perlu ada pemvulcanan ini. Maksudnya getah tayar kereta tadi lebih tahan haba. Sebab bila berpusing tu kan geseran kan. Alright, selesai untuk getah asli. Jadi kat sini boleh buat sendirilah dalam buku teks. Bab ni mudah sikit. Sebab cikgu pergi laju. Polimer getah asli ni semuanya tahu dah ni, boleh jawab kan. Ada uji diri 4.2. Last kita nak tengok getah sintetik. Boleh lagi? Boleh lagi ke? Boleh. Ada kelas kan? Kelas ada kelas kan? Walaupun masa 8 tahanlah kita nak habiskan supaya nanti kita boleh buat banyak latihan. Nak bincang soalan kan? Sebab nanti bulan 11 trial pula. Mana tadi? Ini dia. Allah. Getah sintetik. Jadi biasa pelajar dia terkeliru getah sintetik dengan getah tervulcan. Jadi tervulcan tadi apa? Masih lagi kategori getah asli. Getah sintetik buatan manusia. Jadi bezakan dua tu jadi dalam topik ini awak sepatutnya boleh menerangkan apa itu getah sintetik dan juga mewajarkan ni maksudnya dapat memberi sebab untuk kita guna getah asli ataupun getah sintetik. Jadi ada setengah sarung tangan menggunakan getah sintetik, maksudnya kekenyalan dia lebih tinggi. Dia boleh gunakan untuk aktiviti-aktiviti yang lasak kan, melibatkan asid kan. Gelang getah, kalau gunakan getah daripada getah skerap tu sekejap je putus. Jadi gelang getah ini macam tali jam kan, tali jam tu getah sintetik tahan lama lah. Ini ada antara barangan harian
yang mempunyai kenyalaan yang tinggi. Alright. Okay, so kebanyakan getah sintetik dihasilkan daripada produk sampingan petroleum. Kita dah tengok itu produk elastomer kan. Okay, jadi antara sifat dia lebih kurang macam sifat getah tervalken tadi kan. Keras, tahan haba, tahan bahan kimia, tahan peroksidaan, penebat haba, kenyal. Okay, contoh ingatlah sikit neoprena. Ini SBR banyak dalam komponen-komponen kenderaan. Kalau cikgu dah silap lah SBR. Awak boleh search je SBR di internet. Dan getah silikon. Silikon sekarang macam-macam kegunaan dia. Untuk sudik memasak pun ada sekarang kan. Sebab apa boleh guna untuk memasak? Sebab dia tahan haba. Dan juga tahan bahan kimia. Sebab tu boleh guna untuk memasak. Sekarang dah ada. Tapi hati-hatilah. Sebab mungkin ada yang beli yang murah-murah, kedai murah-murah tu mungkin getah silikon dia tak tahan ke kan. Kita mana tahu. Ada sebablah dia murah. Jadi kena hati-hati juga untuk penggunaan getah silikon yang ada di pasaran. Okey, ini antara ciri-ciri dan awak boleh baca sendiri juga. Kita ada ini pembacaan Okey, neoprena, SBR tadi getah silikon, thiokol, getah nitril. Okay, so baca ciri dan juga kegunaan. Cikgu serahkan kepada masing-masing lah untuk study yang ni. Okay, jadi kesan dia kepada alam sekitar. Tayar-tayar yang dah rosak daripada getah sintetik ini, dia sukar dilupuskan. Okay, so ada setengah tu memang dia bakar saja. Awak tengok bila dia bakar tu jadi asap hitam kepul-kepul. Jadi dia menyebabkan pencemaran alam sekitar. Okey, getah sintetik pula mengambil masa yang lama untuk terurai sebab dia kuat kan. Okey, jadi dia menyukarkan proses pelupusan. Jadi bagaimana nak selesaikan masalah ini? Okey, jadi awak tengok kat situ ada kitar semula atau guna semula. Beza kitar semula ni maksudnya kita proses balik. Proses kembali jadi bentuk lain. Guna semula ni maksudnya kita bahan yang sama, kita tak proses lain, cuma kita guna semula, reuse. Contohnya ini, tempat bangku ataupun ada yang gunakan untuk buat tanaman kan. Dekat sini ada tanah, dia tanam apa-apa. Jadi itu guna semula. Dan bumbung ini ada produk, ada beberapa produk bumbung rumah ni pun daripada getah yang dikitar semula. Jadi ini adalah boleh keluar soalan kebat. Okay. Bagaimanakah mengikut pengetahuan anda, bagaimanakah kita dapat mengurangkan pencemaran disebabkan getah sintetik? Inilah jawapan dia. Kitar semula, guna semula. Okay, ini soalan 4.3. Alright, ini soalan. Okay, alhamdulillah. Okay, dengan laju kita cikgu habiskan dalam masa lebih kurang sejam. Okay, boleh ke? Cikgu laju macam tu sebab topik senang kan? Bukannya topik yang susah. Okay, ada apa-apa soalan? Tak ada. Tak ada? Oh, tak ada ni, banyak soalan cikgu ada ni. Jadi kita cuma cikgu tak sempat cek balik yang soalan berulang ke, tak ada masalah kot. Awak pun soalan ni pun senang. Ada 28 soalan. Okay, jadi mungkin ada yang berulang tu tak apalah. Okay, ready. Untuk kuis macam biasa. Semua ni berekod. Okay, kalau ada test macam mana? Oh, okay, tak apa. Kalau test kena login pula. Okey, jadi kita gunakan klasik. 28 soalan dalam masa 10 minit, okey. Alright, linknya di ruangan. Okey, cikgu stop present jap. Di ruangan chat. Okey. Okey. Itu dia, Nazran dah masuk.
Okey, dah ramai yang masuk. Masuk lagi, silakan. Okey, dah ada 10. Harap semua boleh masuk hari ni. Okey, Syakir tak nak bagi Syakir. Okey, baru ada 11. Ingat kuis-kuis ni semua berekod. Jangan ingat benda ni tak ada rekod. Ada rekod, cikgu boleh tengok balik dan bagi markah PBB lah. Pentaksiran bilik darjah. Okey, mana lagi? Mana lagi? Kita Dan. Itu dah Syakir. Ada berapa? 13. Okey, di sini ada. Kita ada. Kita ada 15. 15. Bukan. 14. 14. Seorang lagi. Siapa ni? Siapa tak masuk lagi? Ada yang masalah internet ke? 13. Siapa kat sini yang tak boleh masuk? Bagi tahu yang ada masalah internet ke, bagi tahu je. Kalau ada masalah internet, cikgu akan teruskanlah. Sebab tengok kat sini ada 14. Seorang lagi nak bagi penuh, selalu tak penuh yang masuk kuis. Siapa kat sini ni? Tak ada ni. Hasif. Hasif, mana dia Hasif? Adakah dah gaib? Hasif tak ada, Hasif pergi makan nasi ke? Tak berjawab ni, kita mulalah. Alright, 13. Okay, ready dalam masa 10 saat. 5, 4, 3, 2, 1. 28 soalan semuanya. Bising. Alright. C major. Okay, itu dia. Shape C major. Kita tengok soalan. Soalan pertama pun dah ada yang salah. Kata asli dihasilkan daripada kata asli ada polimer. Setiap soalan dah ada yang salah. Orang kita lihat kepada leaderboard sekarang, masih Hani Kemilia memegang tahta di tempat pertama, diikuti oleh Muhammad Daniel Iqbal. Okey, itu dia Rashika naik ke tangga ketiga. Okey, diikuti oleh Anis. Tak ada ni. Tadi tak ada Anis. Alright, masih lagi Hani Kemilia diikuti oleh Daniel Iqbal dan juga Rashika, top 3 ya. Alright, teruskan menjawab 28 soalan. Okey, itu dia masih lagi Hani Kemilia di tangga pertama dengan mata 8960. Diikuti oleh Rashika
dan Daniel Iqbal. Mana lelaki yang lain? Tangga ke-6 kita ada Syarik. 9 Syakir. Nazran 10. Apa jadi pada Nazran? Okey, 1, 2, 3 masih lagi sama. Teruskan menjawab. Okey, ketepatan 73%. Maksudnya 73% soalan dijawab dengan betul. Okey. Soalan mana yang nampak salah banyak? Kita tengok leaderboard. Okey, itu dia masih lagi Hani Kamila 19,650 mata diikuti oleh Rashika. Okey, nampaknya 3 tempat teratas tidak berganjak ya. Oh, itu dah Hani Kamila dah selesai menjawab ya. Okey, adakah yang lain boleh memintas kedudukan pertama itu? Yang lain-lain masih ada harapan. Tak semestinya yang siap dulu dia akan dapat markah paling tinggi nanti. Sebab dilihat kepada prestasi yang mana betul, jumlah betul, jumlah salah. Okey, masih lagi 1, 2, 3 kedudukan sama. Keempat Atirah, kelima Zainab. Oh, itu dia Nazran naik ke tangga ke-6. Umu tangga 7, 8 Irdinal, 9 Afrina, 10 Anis, 11, oh itu dia 10 Nurin naik ke tangga 10. Syarik 12, Syakir 13. Come on Syarik dan Syakir double S. Okey, cuba jawab. Cikgu akan bagi peluang untuk jawab semualah. Okey. Okey, sambil-sambil itu boleh lihat dalam buku nilam masing-masing dipastikan buatlah daripada awal. Buku nilam awak muka surat 16 untuk hari ni. Untuk hari ni 16. Baik. Asli muka surat 168. Oh, sorry 166 modul 166. Oh, itu dia Daniel Iqbal nampaknya telah memintas merampas kedudukan pertama. Tak habis lagi soalan tu. Merampas daripada Hani Kamila. Nampak? Jadi pentingnya jawab dengan betul. Okey, nampaknya Hani Kamila telah jatuh ke tangga ketiga. Okey, adakah kedudukan ini akan kekal? Cikgu bagi apa dia? Apa jadi pada Syarik dan Syakir? Oh, masih menjawab. Ingatkan dah berhenti. Okey.
Okey, Atira ada sedikit lagi. Itu dia, Nazran naik ke tangga keempat. Dah selesai menjawab. Okey, kamu cikgu bagi 2 minit lagi. 2 minit lagi. Sambil-sambil tu bukalah muka surat 166 sampai dah selesai jawab kuis. Tengok terus 166 buku nilam. Okey, topik kita asli hari ni terus buat masa tengah fresh ini, terus buat. Barulah dapat result cemerlang nanti, tak payah duk ulang-ulang dah. Okey. 166 sampai habis. Sampai habis hari ini. Kita ada sabun. Sampai 173 166 sampai 173 buku nilam. Okey, dah berapa orang lagi? Kita ada Irdina dah selesai, tinggal Afrina, Syarik dan Syakir. Come on, come on. Come on, you can do it. Victory! Victory, victory. Windows ni apa? Cubaan. Windows ni apa? Alright. Kita tunggu yang lain Okey, lain-lain boleh terus buka buku nilam muka surat 166. Okey, 166 sampai 173. Topik yang kita belajar pada tengah hari inilah, pada pagi ini. Okey, come on. Lepas tu kita tengok sepintas lalulah, kejap lagi soalan. Okey, itu dia, Afrina dah selesai, tinggal Syarik dengan Syakir. Okey, hari ni cikgu bagi peluang semua jawab. Teruskan. Okey, Syarik dengan Syakir masih lagi sedikit lagi soalan itu. Alright, come on. Haju the Syarik naik ke atas. Come on, sikit lagi. Alright, Syarik sikit lagi. Syakir dah selesai. Mana Syakir dah selesai? Syarik sikit lagi. Hari ni kita bagi peluang kepada semua untuk habiskan soalan. Jadi sorry lah mengambil masa sedikit. Namun Syarik, okey, tahniah. Okey, jadi kita lihat sedikit. Okey, jadi hari ini pemenangnya mana tak muncul lagi. Pemenangnya adalah Muhammad Daniel Iqbal. Victory! Diikuti oleh Atira Victory! dan juga Haini Kamilia. Victory! Okey, dan juga tahniah semua berjaya menjawab semua soalan hari ini ya. Okey, jadi alright, kita tengok sekejap lah. Sekejap je kita pergi dengan sepintas lalu saja. Okay, alright, jadi yang pertama, getah asli dihasilkan daripada latex. Alright, ada beberapa salah, macam mana ada petroleum tadi, yang getah sintetik tadi
Getah sintetik. Getah sintetik dihasilkan daripada petroleum. Ada protein. Okey, yang kedua getah asli adalah polimer. Muncul tadi. Alamak. Sorry. Tak share rupanya. Okey, sikit dalam masa 5 minit cikgu pergi lajulah discussion ni. Okey, soalan pertama tadi ada yang salah. Getah asli daripada latex. Petroleum tu getah sintetik. Okey, yang kedua, getah asli adalah polimer berantai panjang yang terdiri daripada rangkaian unit monomer isoprena. Okey, nampak hampir isoprena. Ini pun salah ni. Ada P. Dia tak ada P isoprena kan. Rasanya tak ada E. Cuba cek balik nanti. Tapi dia isopropena. Alamak, cikgu confuse. Ni isoprena. Sekejap. Allah Akbar. 166. Kita tengok 166 modul. Bila ada kesilapan ejaan jadi confuse. 166. Okey. Betul. Isoprena. P tu E tu tak ada isoprena. Okey. Seterusnya. Apa slow ni? Nama IUPAC bagi monomer getah asli adalah 2-metil butana 1,3 Daina. Betul, betul. Jadi ini untuk soalan objektif ni awak kena ingat lah. 2-metil butana 1,3 Daina. Tidak larut dalam pelarut organik. Betul. Boleh kembali ke bentuk asal selepas diregangkan atau ditekankan. Okey. Jadi mungkin awak confuse dengan tervaken tadi kan. Getah asli memang dia tervaken tu getah asli lah. Boleh kembali ke bentuk asal. Tapi bila daya yang kuat, yang asli dengan tervaken jadi beza pula. Jadi getah asli secara amnya kita boleh kembali ke bentuk asal. Ini maksudnya kekenyalan lah. Okey, zarah getah asli bercas. Ini lebih tepat lagi membran. Membran bercas negatif. Okey, seterusnya. Okey, ini untuk proses, maksudnya untuk menjadikan latex itu menggumpal. Jadi ya, larutan yang perlu ditambah kepada latex untuk proses penggumpalan. Sepatutnya semua sama ni. Okey, jadi ini agak mengelirukan. Semua asid boleh menggumpalkan latex. Cuma kat sini dia fokus kepada asid lemah. Okey, tak apa, ini abaikan. Okey, apakah larutan yang perlu digunakan untuk menghalang? Ini adalah penggumpalan. Ini pun tak boleh soalan 2 ni kita abaikan. Cas positif pada ion hidrogen menimbulkan cas negatif pada membran protein getah. Benar, tadi kita dah lihat. Bakteria dan latex menghasilkan asid. Asid apa namanya tadi? Asid laktik yang mengion kepada ion hidrogen. Benar, ini secara semula jadi. Membran protein zarah bercas. Ini betul, membran protein bercas negatif. Kita cerita pasal membran bukan zarah tadi jadi soalan tu betul, boleh dibetulkan. Berikut ciri-ciri getah asli semuanya. Kenyal, lembut, tidak tahan haba, penebat elektrik dan mudah dioksidakan. Okey, latex boleh menggumpal melalui penambahan asid. Okey, yang boleh menyebabkan penggumpalan latex. Ini baru betul ni. Okey, so yang dua yang pertama tadi abaikan. Sebarang asid Jadi cuka adalah asid asetik. Jadi dua-dua asid kita terima. Okey, kesan asid menyebabkan latex menggumpal. Betul. Ada juga yang salah. Kesan amonia menghalang penggumpalan. Jadi dia mengekalkan keadaan latex. Okey, 17. Apakah ion yang bebas terdapat dalam asid? Jadi ini tak sepatutnya salah. Ada juga jawab ion hidroksida. Asid, ion hidrogen. Dalam amonia, ion hidroksida. Ada juga jawab ion hidrogen. Macam mana ni? Kesan ion hidrogen ke atas membran protein getah. Okey, dia akan menetralkan protein yang bercas negatif tadi kan, membran protein. Okey, betul. Mengapakah latex menggumpal jika dibiarkan? Okey, selama beberapa jam. Ingat, beberapa jam, bukan beberapa minit. Kerana tindakan bakteria yang merembeskan asid. Lebih tepat asid laktik kan. Okey, menghasilkan getah tervalken tadi sulfur. Mana ada asid, kita tambah sulfur.
membentuk rangkai silang. Proses untuk memastikan getah tervulkan, nama proses mesti ada imbuhan pemvulkanan. Kalau awak sebut vulkan saja salah. Proses mesti kelebihan getah tervulkan berbanding getah asli. Jadi dia lebih tahan haba, maksudnya dia lebih lagi bagus lah. Okey, sikit lagi. Perbandingan manakah benar? Getah tervulkan lebih lembut. Macam mana tervulkan lebih lembut? Dia lebih keras. Tervulkan boleh mengalirkan elektrik. Ini salah. Dua-dua tak boleh alirkan elektrik. Getah asli lebih tahan. Ni palsu. Yang tahan adalah getah tervulkan lebih keras. Okey, ini proses apa? Tambahkan sulfur, pemvulkanan. Ada yang jawab pempolimeran. Oh no! Salah pemvulkanan. Kita tambah sulfur, atom sulfur. Okey, sikit lagi. Ciri getah tervulkan. Lebih keras dan juga lebih kenyal. Sepertinya betul ni. Lebih keras dan lebih kenyal ni betul Okey. So ada dua jawapan. Okey, seterusnya ciri getah asli. Ciri getah asli lembut dan kenyal, tidak tahan lama, tahan. Okey, jadi lembut dan kenyal. Soalan terakhir. Tindakan atom sulfur yang kita tambah tadi, dia akan mengikat, membentuk rangkai silang, membentuk rangkai silang, mengikat rantaian molekul getah. Maksudnya rantaian tadi satu yang garis-garis tadi dia diikat, membentuk rangkai silang. Okey, selesai. Okey, jadi itulah dia sekurang-kurangnya. Awak dapat praktis teruslah secara live kan. So tinggal buat 166 dengan sampai 173. Ingat kita nak buka sekolah dah ni. Okey, jadi ada apa-apa soalan lagi? Ada apa-apa soalan? Tak ada. Kalau tak ada, kita tangguhkan kelas kita dengan bacaan tasbih kafarah dan surah wal 'asr. Subhanakallahumma wa bihamdika astaghfiruka wal 'asr inna lillahi. Okey, terima kasih semua atas kehadiran. Kita jumpa lagi insya-Allah minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cikgu. Terima kasih cikgu. Terima kasih, cikgu. Cikgu. Terima kasih, cikgu.